Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir bi kitabika absarana washrah bihi sudurana wasta'mil bihi abdanana wa atliq bihi alsinatana wa qawi bihi jananana wa asri' bihi fahmana wa qawwi bihi azmana bihaulika wa quwwatik fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana Dia memberi hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dilapangkan masa kepada kita untuk bersama-sama pada malam ni menyambung perbincangan berkenaan dengan ilmu qiraat, tentang metodologi qiraat Abu Amr yang merupakan salah satu daripada imam qiraat 10. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini dirahmati dan juga diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan selamat datang kepada tuan-tuan dan puan semua program malam ini anjuran RH Qiraat Center, dan terima kasih kepada tim yang bantu memudahkan kita untuk sama-sama berbincang, berkongsi ilmu. Ya. Malam ini adalah pertemuan yang ketiga dalam Ustaz membentangkan kaedah ataupun kita sebut sebagai usul bagi qiraat Abu Amr, melibatkan dua perawinya, iaitu riwayat Ad-Duri dan juga riwayat As-Susi. Telah beberapa tajuk yang kita bincang 2 minggu yang lalu, hinggalah kita dah masuk kepada tajuk yang bincang pasal idgham. Pasal idgham, iaitu idgham terbahagi kepada dua, idgham kabir dan shaghir. Kita hanya baru sempat bincang idgham kabir dan belum selesai sepenuhnya lagi. Jadi semoga apa yang kita bincang yang lalu tu tuan-tuan masih ingat lagi, ataupun mungkin secara umum tak apa, kita akan dapat melalui praktikal atau melalui talaki lah. Ya, usul ini adalah untuk membantu tuan-tuan dan puan persediaan ataupun nak dapat maklumat nanti bila kita nak talaki, jadi senang untuk kita refer, untuk kita buat rujukan. Ya, insya-Allah. Okey, Ustaz share di sini. Slide untuk tuan-tuan dan puan, dan tuan-tuan dan puan juga boleh share kepada kawan-kawan, teman-teman, tahu grup mana-mana berkenaan dengan program yang kita adakan setiap hari Isnin malam. Ya. Okey. Pertemuan yang ketiga malam ni. Jadi malam ni kita akan lihat dulu, kita lalu secara ringkas biografi Imam Susi. Pertemuan pertama kita mengenali siapa dia Abu Amr Al-Basri. Pertemuan yang kedua kita berkenalan pula dengan perawinya yang pertama, iaitu Ad-Duri. Okey. Jadi malam ni pertemuan ketiga kita berkenalan pula dengan perawi yang kedua kepada Abu Amr, iaitu As-Susi. Okey, As-Susi. Baik, riwayat hidup dia taklah panjang seperti mana imam-imam lain. Mungkin tak banyak cerita sangat pasal Imam As-Susi ni. Banyak buku-buku yang saya tengok-tengok itu semuanya ringkas-ringkas cerita pasal As-Susi, berbeza dengan imam-imam yang lain. As-Susi ni bernama Saleh bin Ziyad bin Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Jarud As-Susi Ar-Raqi. Dia yang katakan As-Susi itu dinisbahkan kepada satu tempat kampungnya, ya, As-Susi. Jadi namanya bukan nama sebenarlah, As-Susi. Lebih terkenal dengan nama gelarannya.
Kita mungkin ada sebahagian kita tu lebih terkenal dengan nama gelaran, ya. Ada yang terkenal dengan nama asal, ya. Dan kita pun suka kalau gelaran tu gelaran yang baik-baik lah. Kalau gelaran yang tak baik-baik itu terkenal juga, tapi gelaran yang tak baik itu kita harap-harapnya dijauhkanlah, ya. Dikenali juga sebagai Abu Shu'aib. Ini pun juga popular dengan nama Abu Shu'aib, bapa kepada Shu'aib. Okey. Beliau ni bertalaki Al-Quran dengan Abu Muhammad Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Itu gurunya, antara gurunya. Dan Abu Amr itu bukan gurunya yang diambil secara langsung, tapi diambil secara perantaraan. Macam Ad-Duri jugalah yang kita dah sebut sebelum ni. Jadi diambil daripada Abu Muhammad Yahya bin Al-Mubarak Al-Yazidi. Dan bukan pakaran dia dari segi qiraat sahaja. Dia juga belajar hadis, belajar fiqh, belajar nahwu daripada ulama yang terkenal, antaranya Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Namir dan lain-lain ulama yang lain-lain lagi lah, ya. Jadi kita pun sama, ya, kita ikut jejak ulama-ulama, kita mendalami pelbagai ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah, dan bukan fokus kepada satu-satu ilmu sahaja. Kita kena yang fardu ain kena belajar, ya, yang fiqhnya, apa tu, yang tauhidnya dan lain-lain lagi. Alhamdulillah, jadi banyak, ya, center-center yang adakan program-program pelbagai ilmu, rebutlah peluang yang kita ada. Muridnya yang belajar ilmu qiraat daripada beliau antaranya ialah Musa bin Jarir An-Nahwi. Antara juga Muhammad bin Sa'id Al-Harrani. Yang ketiga Ahmad bin Shu'aib An-Nasai. Yang keempat Musa bin Jumhur. Yang kelima Muhammad bin Ismail Al-Qurashi. Yang keenam Abdul Haris As-Susi. Yang ketujuh Ja'far bin Sulaiman Al-Khurasani. Mungkin kita tak berapa terkenal sangat nama-nama mereka ini, tapi ini adalah orang yang alim dalam ilmu Al-Quran. Sebenarnya cuma tak terkenal kepada kita, ya. Okey, jadi itu ramai lagi murid-muridnya, bukan ini saja. Ini antaranya lah sebahagian besar yang terkenal murid-murid kepada Imam As-Susi. Dan dia wafat pada tahun 261 Hijriah di Ar-Raqqah. Ar-Raqqah ni terletak di Syria, ya, Ar-Raqqah. Pada usia 90 tahun, seperti mana yang disebut oleh, ini mengikut pendapat Ibnu Al-Jazari lah dalam kitabnya yang bernama An-Nashr. Jadi usia dia meninggal lebih kurang 90 tahun, dan jadikan itu kemungkinan beliau ni lahir pada tahun 171 Hijriah. Ya, itulah tuan-tuan dan puan semua riwayat hidup perawi kedua bagi Imam Abu Amr, iaitu As-Susi. Okey. Baik, sekarang kita akan masuk kepada sambungan, ya, yang ke-6 perbincangan kita bab idgham yang masih belum selesai lagi. Bab idgham. Pada pertemuan akhir minggu yang lepas, Ustaz akhiri dengan topik ini yang menceritakan tentang 16 huruf yang bertemu dengan huruf yang hampir ataupun yang sejenis pada makhrajnya, maka kita akan baca dengan idgham. Iaitu huruf-huruf tersebut ialah disebut ataupun disusun dalam bentuk qasidah oleh Imam Asy-Syatibi. Syifa lam tadiq nafsan biharum dawadhanin sawa kana dha husnin sa'a minhu qad jala. Jadi huruf-huruf yang yang di awal kalimah-kalimah tersebut ada 16 huruf. Okey. Jadi minggu lepas juga Ustaz dah sebut antara hurufnya ialah di sini ada 5. Huruf shin, huruf lam, huruf ta, huruf nun, huruf ba. Okey, yang atas tu. Dan huruf shin bertemu dengan sin,
lam bertemu dengan ra, ta bertemu dengan 10 huruf, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha. Nun bertemu dengan ra dan lam, manakala ba bertemu dengan mim. Ini yang minggu lepas ini minggu lepas. Ulang kaji sikit. Sekitar selalu apa yang kita dah sebut minggu lepas. Okey, dah selesai yang 5. Ada berapa semua? Ada 16. Okey, jadi ada 11 lagi lah. Okey, ini kita nak masuk. Baik, yang seterusnya ialah huruf ra yang bertemu dengan lam. Nampak tak? Ra bertemu dengan lam. Okey. Contohnya atharulakum. Sekarang ni atharulakum, ra berbaris dan lam juga berbaris. Sebab kita bincang pasal idgham kabir. Maka huruf pertama tu memang berbarislah. Cuma bila kita nak baca dengan riwayat As-Susi, tuan-tuan dan puan-puan kena matikan ra terlebih dahulu. Matikan ra, kemudian sabdukan lam. Atahallakum. Dia jadi macam tu. Atahallakum. Okey. Kemudian huruf dal. Dal dia masukkan dalam 10 huruf. Ta, sa, jim, dal, zai, sin, shin, sad, dad, dha. Contohnya Ustaz ambil satu je. Fi maq'adi sidqin. Di sini ada huruf dal yang bertemu dengan huruf sad. Jadi boleh baca dengan idgham, ya, kena baca dengan idgham. Masukkan dal dalam sad. Macam mana nak buat? Mudah je. Kita jangan sebut dal, kita terus sebut sad. Fi maq'as sidqin. Fi maq'as sidqin. Dah tak ada qalqalah lagi lah. Kalau masih lagi bunyi qalqalah, itu tak nama idgham, tak dinamakan idgham, itu izhar lagi. Kemudian dad. Ya, dad yang bertemu dengan shin dalam surah An-Nur. Dalam surah An-Nur ayat 62, li ba'dhi sya'nihim, li ba'dhi sya'nihim. Jadi terus masukkan dad dalam shin, maka jangan sebut dad. Li ba'sya'nihim. Liba' sya'nihim. Yang cerita Hamzah mati itu cerita lain, belum sampai lagi. Ustaz cuma nak tunjuk yang dot bertemu dengan shin je. Okey. Kemudian huruf sa. Huruf sa, tuan-tuan dan puan-puan sempat juga salin kalau salin, dan kalau tak salin pun dalam buku ada. Buku Allahyarham Ustaz Abdul Rahim ada. Kitab Abu Am, dia dah siap. Tak ada tak sempat. Ibnu Amir je ada. Ibnu Amir. Okey, Abu Am. Ustaz pun belum masuk lagi buat nak fokus kepada Ibnu Katsir dulu. Okey. Sa masukkan dalam 5 huruf. Ta, dal, sin, shin dan dad. Contohnya Ustaz ambil sa yang bertemu dengan shin. Macam mana nak buat idgham ini? Sama jugalah kaedahnya. Matikan sa, lepas tu sabdukan shin. Okey. Maka masukkan sa dalam shin. Hai. Panjangnya hai. Panjang boleh. 2 harakat boleh, 4 harakat boleh, 6 harakat boleh. Suka hatilah nak panjang berapa. Sebab dia boleh pilih 3. Ya, 3 wajah. Kerana ada huruf ya. Jadi kita baca apa? Hai shi. Masuk dalam shin. Hai shi. Tekanlah di shin. Hai shi. Syi'tum. Hai syi'tum. Yang hamzah mati tu Ustaz tak cerita lagi. Sebab dia ada tajuk dia, ya. Okey, kemudian kaf yang bertemu dengan qaf. Kaf bertemu dengan qaf, wa nuqaddisu laka qala. Kalau sambung wa nuqaddisu laka qala. Kalau tak sambung, matikan kaf aja. Tak ada kena mengena dengan qaf tu. Wa nuqaddisu lak. Okey, habis. Qala, itu bacaannya. Okey, kalau kita baca sambung, terus kita sebut qaf. Wa nuqaddisu lak qala. Lak qala.
Kaf dah hilang. Okey. Terusnya huruf ha yang bertemu dengan ain. Ha bertemu dengan ain, iaitu kalimah zuhziha'a. Zuhziha'ani, ini contoh ya. Zuhziha'ani. Maka nak buat macam mana ni? Sama juga, matikan ha, sabdukan ain. Zuhzi'ani. Zuhzi'ani. Ha selepas zai itu dah tak ada. Zuhzi'ani. Okey. Kemudian sin bertemu dengan zai ataupun bertemu dengan shin. An-nufusu zuwijat. An-nufusu zuwijat. Kita masukkan sin dalam zai. An-nufu. Panjang tu fu tu. Paling panjang 6 harakat. Paling pendek 2. Pertengahan 4. Jangan lupa boleh buat 2, 4, 6 harakat. Kerana ada huruf waw, ada mat. Sebelum idgham tu ada mat, jadi boleh 3 wajah lah. An-nufu. Dah pilih 4 contohnya. Fuzuwijat. Terus tekan zai. Fuzuwijat. Okey. Kemudian 2 wajah pada sin yang bertemu dengan shin. Yang bertemu dengan shin ini dalam surah Maryam ayat yang keempat. Ar-ra'su syaiba. Ar-ra'su syaiba. Jadi di sini kita boleh baca dengan izhar. Ar-ra'su syaiba. Bila izhar tu maknanya jelaskanlah sin. Ataupun kita boleh idghamkan sin dalam shin. Cuma Ustaz sebutkan terus di sini ya, sebab susah nak buat kalau tak baca mengikut kaedahnya yang betul. Iaitu hamzah di situ kita tukarkan jadi alif. Ar-rasyaiba. Macam tu. 2, 4, 6 boleh. Ar-rasyaiba. Tapi tajuk hamzah tu ada tajuk khusus lepas ni nanti. Okey. Kemudian mim bertemu dengan ba. Mim bertemu dengan ba di sini Ustaz buat catatan ya. Cara bacanya seperti ikhfa syafawi. Tertinggal huruf F. Ikhfa bukan ikhfa syawi ya, ikhfa syafawi, tertinggal huruf F. Okey, di sini mim bertemu dengan ba. Macam mana kita matikan mim, masukkan dalam ba. Dengan nama idgham tapi cara bacanya ikhfa. Jadi kalau kita tak disebut tentang cara baca macam ikhfa, pasti akan berlaku kesilapan. Mungkin seorang itu dia baca al-bil qalam. Mungkin dia buat gitu. Al-bil qalam. Itu dah salah. Kenapa salah? Kan kena idgham. Betul idgham. Tapi bacanya allam bil qalam. Ada dengung. Allam bil qalam. Okey. Allam bil qalam. Okey, jangan masukkan terus tak ada dengung. Itu dah salah. Salah faham. Kemudian qaf bertemu dengan kaf. Yunfiqu kaifa. Masukkan qaf dalam kaf syarat. Sebelum qaf mesti huruf yang berbaris. Ni dah cukup syarat ni. Fa berbaris. Yunfi. Fa berbaris. Fi. Yunfiqu kaifa. Jadi yunfiq kaifa. Kalau sebelum qaf tu mati, tak boleh lah. Kena berbaris. Okey, kemudian zal bertemu dengan sin atau sad. Mattakhadha sahibah. Masukkan zal dalam sad. Mattakhas sahibah. Mattakhas sahibah. Pastikan tuan-tuan dan puan tekankan sad. Mattakhas sahibah. Kemudian jim bertemu dengan ta atau shin. Contohnya sambil yang bertemu dengan shin. Akhraja, itu kita hidupkan jim. Akhraja. Sekarang kita matikan jim dan masuk dalam shin. Akhrasha. Akhrasha. Dah tak ada lagi jim. Akhrasha. Ya, akhrasha ta'ahu. Okey, baik, itu adalah 16 huruf yang kita senaraikan tadi.
yang dibaca dengan hukum idgham kabir bertemu dengan huruf-huruf yang telah disenaraikan tadi. Okey. Selesai. Ya, tempat-tempat yang dibaca idgham. Baik. Perhatian. Dalam kita bincang pasal idgham kabir, di sana kita kena tahu juga syarat untuk idgham kabir. Dia ada syarat, ya. Ada syarat. Kenapa ini tak baca idgham? Sedangkan ikut kaedahnya seperti yang kita faham begini-begini, rupanya dia ada syaratnya. Idgham kabir ni kita sedia maklumlah, memasukkan huruf berbaris ke dalam huruf berbaris. Disyaratkan dalam hukum idgham kabir ialah satu, pertemuan dua huruf yang sama dari segi hurufnya. Pertemuan dengan huruf yang sama dari segi hurufnya. Kalau kita tengok hurufnya sama, innahu huwa, innahu huwa. Apa yang sama di situ? Huruf ha bertemu dengan huruf ha. Ya, huruf ha bertemu dengan huruf ha, maka bolehlah diidghamkan di situ. Ya. Masukkan ha pertama ke dalam ha yang kedua. Okey. Jadi kalau kita katakan yang waw kecil tu kita abaikan waw kecil tu. Waw kecil tu tanda mat yang baru masuk. Kerana kita baca panjang kan. Innahu, dia jadi mat silah kalau ikut hafs. Tapi bila kita buang waw kecil, seolah-olah di situ ada ha, depannya ha, sama-sama. Faham tak? Innahu huwa. Kalau kita biasa jumpa ayat yang berbunyi anan nadhir, anan nadhir, anan nadhir. Ada ana tu apa makna ana? Saya. Ana depan dia nadhir. Ana depan dia nadhir. Seolah-olah bila kita kata anan nadhir, ada na jumpa na. Betul tak? Na jumpa na. Anan nadhir, na jumpa na. Tapi tu dari segi bunyi je. Anan nadhir dari segi bunyi je. Tapi dari segi huruf bukan nun jumpa nun. Ana, eja ana apa? Hamzah, nun, alif. An-nadhir ejanya hamzah wasal, lam, nun. Jauh antara nun yang pertama dengan nun yang kedua tu dipisahkan dengan beberapa huruf. Maka ini tak termasuk. Tak boleh idgham lah. Yang innahu huwa boleh idgham kerana huruf dah sama jumpa. Jadi bacanya macam mana? Innahu wa, innahu wat-tawwa, innahu wat-tawwabur rahim. Masukkan. Innahu wat-tawwabur rahim. Itu Susi punya bacaan. Tapi anan nadhir tak boleh baca an-nadhir terus. Na masuk dalam na yang kedua. An-nadhir tak boleh. Kena kekalkan ikut kalimahnya. Anan-nadhir tak berlaku idgham kerana tadi dipisahkan antara nun dengan nun tu beberapa huruf. Boleh ya? Boleh faham ya? Okey. Terusnya yang menjadi syarat juga ialah hendaklah huruf yang diidghamkan padanya itu lebih daripada satu huruf apabila dalam satu kalimah. Seperti ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Huruf yang diidgham, huruf mana yang nak kena idgham? Huruf qaf. Diidgham ke mana? Dalam kaf. Qaf kena masuk dalam kaf. Kaf ada berapa huruf? Kaf ada berapa huruf lagi? Ada dua. Betul tak? Kaf depan dia ada apa kaf? Ada mim. Jadi mesti lebih daripada satu. Khalaqakum. Qaf masuk dalam kaf. Lepas kaf ada mim.
bukan kaf berdiri sendirian. Okey. Jadi kalau katakan kaf bersendirian, bermakna satu huruf saja, tak lebih. Maka contohnya, contoh ayat kalimah, biasa dengar tak? Khalaqaka alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Contoh ayat gitu. Khalaqaka, di situ ada qaf, ada kaf. Tapi lepas kaf dah tak ada lagi huruf yang kalimah lain. Tapi khalaqakum lepas kaf ada mim. Maka yang khalaqakum boleh kita idgham. Alladhi khalaqakum ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tapi kalau khalaqaka tak boleh baca alladhi khalaqka fasawwa, tak boleh. Tak cukup syarat. Okey. Ini yang kedua. Jadi dua syarat bagi untuk bacaan idgham. Tengok ini contoh, ada surah Taha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Narzuquka, ada qaf bertemu kaf. Kalau kita tak ingat kepada syarat itu, mungkin kita akan berlaku kesilapan yang kita hafalnya, oh qaf boleh masuk dalam kaf. Setakat tu kita hafal, itu tak kena ya. Kena ingat, mesti lebih daripada satu huruf. Jadi di sini tak boleh idgham. Kena baca izhar. Nahnu narzuquk, gitu. Ya. Narzuquk. Macam hafs. Macam yang kita biasa baca. Okey, itu syarat. Kemudian di sana ada pula perkara yang menghalang daripada bacaan idgham kabir. Tadi kita dah sebut huruf yang sama bertemu bla 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 begini-begini kan. Nampak sama boleh idgham, tapi di sana dia ada lagi perkara yang kita kena tahu, ada yang menghalang daripada bacaan idgham kabir, iaitu sebagaimana berikut ya. Pertamanya ialah perkara yang disepakati. Disepakati ni maknanya ulama-ulama yang mengambil bacaan dengan qiraat riwayat As-Susi ini sepakat tak baca dengan idgham kabir. Pertama, nombor satunya ialah apabila huruf pertama itu bertasydid. Kalau kita tengok kalimah fatamma miqatu, ni fatamma miqatu, bandingkan dengan innahu huwa yang tadi, innahu huwa yang tadi idgham kan, yang ni tak boleh. Kenapa yang tu boleh idgham ha bertemu ha, kenapa ini tak boleh padahal mim bertemu mim? Jawabnya ialah kerana huruf pertama mim tu bertasydid. Tak boleh nak idgham lah. Fatamma miqatu, tak boleh baca fatammiqatu, hilang terus ma, salah. Kena izharkan ma, fatamma miqatu. Itu pertama ya. Apa tegahannya? Apabila huruf pertama bertasydid. Okey, kita tengok yang kedua pula yang menghalang daripada idgham kabir. Yang kedua ialah apabila huruf pertama bertanwin. Banyak ya formula. Yalah sebab kita belajar formula. Kalau belajar benda lain tu banyak benda lain. Kalau belajar formula banyak formula lah. Begitu begini, begitu begini. Itu yang ramai syahid dan syuhada itu. Kerana banyak yang formula, wah banyaknya ni aku kena ingat ikhfa lagi, nak ingat ini lagi kan. Memang susah. Ya, memang susah sebab banyak. Tapi kalau susah pun, kalau dah ada minat yang lebih tu, dia tak kisah, dia lawan aja ya, dia harungi juga walaupun susah. Kerana apa? Kerana minat. Jadi minat tu yang lebih-lebih. Sebab itu kalau kita tengok orang memancing tu, dia memang minat memancing ni daripada katakanlah daripada yang pagi sampai tengah hari dia boleh bertahan duduk tunggu nak dapat ikan. Minat ya.
Orang yang tak minat senang je. Dia cakap, alah buat apalah macam-macam. Pergi beli kat kedai kan dah selesai. Rugi masa. Itu tak ada minat kan. Kalau kita cakap dengan orang yang minat ni nanti dia marah. Jangan cakap. Itu minat dia. Nah, layan dia minat dia nak buat macam mana. Dia menunggu ikan sambil berzikir mungkin pahala lebih. Kan kita pandai komen aja padahal dia rupanya duduk seorang-seorang tak mengumpat apa selamat daripada dosa dapat pahala rupanya banyak kelebihan dia memancing. Kan kita sambil-sambil beli ikan tu sempat lagi bertanya-tanya itu ini dan lebih-lebih lagi kan tak pasal-pasal. Itu contoh ya. Jadi tanamkan minat betul-betul walaupun banyak usul kaedah tu InsyaAllah sikit-sikit tuan-tuan dan puan ulang kaji, lama-lama boleh ingat. Ustaz dulu tak hafal satu persatu ni, tapi dah boleh tahu. Sebab dah kerap kali mengajar, kerap kali orang baca, jadi ingat. Okey, jadi bertanwin, kalau tengok Sami'un Alim, Ain bertemu Ain, dah cukup lah. Ya, kalau hafal setakat tadi usulnya, huruf yang sama bertemu boleh baca idgham kabir. Jangan lupa, huruf itu tak boleh bertanwin. Jadi Sami'un Alim tak boleh baca Sami' Alim. Wah, kita confident. Overconfident nak idgham kabir. Sami' Alim. Macam geram gitu. Tapi dah salah kerana dia bertanwin. Ya, kena baca izhar. Izhar apa? Izhar halqi. Di sinilah Sami'un Alim. Okey. Baik, nombor 3, tak boleh idgham juga kerana apabila dia ikhfa. Walaupun huruf yang sama bertemu. Kaf bertemu kaf. Fala yahzunka kuf. Kaku di situ. Kaku. Jadi kalau ikutkan yang hukum biasa, maknanya kena idgham. Tapi di sini tak boleh idgham kerana sebelum kaf berlaku ikhfa. Tak boleh. Fala yahzun kufruhu. Tak boleh gitu. Kena baca dengan izharkan kaf. Fala yahzunka kufruhu. Ya, ka kufruhu. Okey. Itu yang ketiga. Baik. Kemudian yang keempat. Apabila huruf pertama itu majzum. Majzum. Ini kerana kalau yang belajar bahasa Arab dia dah fahamlah sikit bila kata majzum dia dah memang makruf lah ya. Kalau mungkin kita belum belajar sangat bahasa Arab tapi kita belajar qiraat terus tak sempat nak belajar bahasa Arab daripada qiraat lah tuan-tuan puan ambil untuk maklumat tentang bahasa Arab. Lepas tu dalamilah ya bahasa Arab boleh tambahkan kefahaman tentang qiraat. Walam yu'ta sa'atan. Ta sepatutnya boleh masukkan dalam sin. Tapi sebenarnya ta selepas ta itu dia ada huruf ya, alif maksurah. Huruf illah kalau belajar bahasa Arab, illah itu huruf ya. Yu'ta ada ya kan? Ya yang tak ada titik tu, tapi ya tu kena buang. Kena buang. Dia grammar bahasa Arab dia macam tu, kena buang. Pasal apa kena buang? Ada yang ada yang orang panggil yang membuangkannya. Ada yang membuangkannya. Jadi kena buanglah. Siapa yang membuangkannya? Lam. Kalau kita belajar bahasa Arab, lam. Lam tu dipanggil huruf jazam. Huruf yang menjazamkan huruf depannya. Kalau ada illah, huruf yang illah yang macam ya gitu dia kena buang. Itu grammar dia. Maka kerana itu tak boleh masukkan ta dalam sin. Walam yus'ah tak boleh. Jadi kena kekalkan ta tersebut kena izhar walam yutasa'ah. Walam yutasa'ah. Okey. Nanti ada lagi penambahan tentang majzum tu saya akan tambah sikit lagi lepas ni dalam topik yang lain. Yang kelima, apabila huruf pertama terdiri daripada ta dhamir. Kita tak boleh baca dengan idgham juga. Ya, walaupun nampak ni huruf dah sama ni bertemu ni, kenapa tak boleh? Kenapa tak diletakkan tanda sabdu pada huruf ta yang kedua ni?
Kenapa ta yang pertama masih diletakkan baris? Agaknya salah cetak kot. Kita pula mana-mana agaknya salah cetak. Kita pula betulkan Quran yang dah betul tu. Jadi itu kita silap. Kena faham. Tak boleh idgham apabila ta yang pertama itu adalah terdiri daripada ta dhamir. Ta dhamir, dhamir itu sama ada mutakallim. Dhamir tu ganti nama. Kalau kata mutakallim merujuk kepada ganti nama pertama yang bermakna saya. Ya, saya. Jadi ta yang baris depan tu maknanya saya. Kerana itu kita tak boleh masukkan ta pertama dalam ta kedua. Tak boleh baca kuntu roba, tak boleh. Kena kekalkan ta pertama. Kuntu turaba. Baca macam Hafs. Kuntu turaba. Boleh faham? Ataupun mukhatab. Dhamir mukhatab. Mukhatab tu maknanya ganti nama orang yang kedua. Kalau diterjemahkan makna dia awak, engkau. Khalaqtatina. Dia cipta kamu ni daripada tanah. Jadi ta tu kamu ataupun engkau, maka ta di sini tak boleh masuk dalam ta. Okey? Khalaqtatina. Okey, baik. Jadi ada lima perkara yang disepakati ditegakkan daripada baca dengan hukum idgham kabir. Terusnya kita tengok di sana ada pula perkara yang khilaf. Ulama ini membolehkan baca idgham. Yang ni pula ulama ni menegahkan baca idgham mengikut periwayatan mereka masing-masing lah daripada guru masing-masing. Jadi berlakulah khilaf di situ. Ya. Jadi kita tengok pula yang ni. Bermakna kita dalam kitab Talaqi kita buat dua-dua wajah lah. Dua wajah. Okey, boleh buat sama ada maknanya sama ada nak idgham ataupun nak izhar. Boleh dua-dua. Nak baca dua-dua atau nak baca salah satu bergantung kepada guru yang tuan-tuan puan talaqi. Pertamanya ialah apabila berlaku hazaf huruf illah pada 3 kalimah. Tadi dah sebut illah tadi, huruf-huruf yang mana alif atau waw ataupun ya dipanggil itu huruf-huruf illah. Tapi dia syarat dia meletakkan pada 3 kalimah sahaja. Ya, 3 kalimah sahaja yang menjadi khilaf kepada idgham kabir. Okey. Iaitu kalimah yang pertama yabtaghi. Ya, kalimah yabtaghi. Wa man yabtaghi ghairal Islam wa man yabtaghi ghairal Islami dina. Maka di sini sebenarnya lepas daripada huruf ghain adanya huruf ya. Yabtaghi. Jadi melihat kepada asal dia ada huruf ya tapi dia dah dibuang kerana masuknya man. Jadi bila begitu maka di sini boleh baca dua wajah. Sama ada kita nak baca izhar wa man yabtaghi ghairal Islam ataupun kita nak baca dengan idgham wa man yabtaghi ghaira itu dengan idgham. Wa man yabtaghi ghairal Islam. Okey, boleh pilih salah satu atau baca kedua-duanya sekali. Kemudian yang kedua ialah kalimah yang Ustaz merahkan di situ, kalimah yakhlu. Yakhlu. Kalimah yakhlu asalnya dia ada dia ada huruf waw. Okey, dia ada huruf waw. Maka di sini dihazafkan juga. Grammar bahasa Arab di sini dihazafkan huruf waw. Maka juga boleh dibaca dengan dua wajah. Tuan-tuan dan puan boleh baca dengan izhar. Seperti mana Hafs, yakhlu lakum. Yakhlu lakum. Okey. Ataupun kita baca dengan idgham. Macam mana nak buat idgham?
masukkan lam pertama dalam lam kedua. Mungkin setengah agak susah sikit nak buat. Yakhlakum. Itu cara bacanya. Yakhlakum. Okey. Yakhlakum. Kemudian yang ketiga ialah wa in yaku kadziba. Wa in yaku kadziba, sama juga tuan-tuan dan puan, asal di situ ada huruf illahnya, maka boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada kita nak baca dengan izhar wa in yaku kadziba, wa in yaku kadziba, ataupun nak baca dengan idgham. Macam mana nak baca dengan idgham? Wa in yakdziba, wa in yakdziba. Okey. Jadi tiga kalimah ini daripada nombor 1 yang termasuk daripada tempat yang boleh dibaca dengan dua wajah, sama ada kita nak baca dengan izhar ataupun kita nak baca dengan idgham. Okey. Seterusnya kita tengok yang kedua ialah yang berlaku kepada huruf waw kalimah huwa. Waw pada kalimah huwa. Huwa walladzina. Huwa walladzina. Jadi di sini boleh kita buat dua. Dengan mengambil kepada perbezaan ini ataupun khilaf ini, sama ada kita nak baca izhar huwa walladzina ataupun kita nak buat dengan idgham, maka bunyinya apa? Huwalladzina. Bila dah sebut idgham tu kita tekanlah huwalladzina. Okey? Huwalladzina. Kemudian yang ketiga, apabila kalimah tersusun daripada huruf yang sedikit dan diidghamkan, ala sikit, ala, depannya lut, tapi lam jumpa lam, nak idgham ke nak izhar ni? Boleh dua-dua. Nak izhar boleh, nak idgham pun boleh. Ala lut itu izhar. Ataupun kita idgham Lut. Nak panjangkan berapa harakat? Boleh nak panjangkan berapa? 2 ataupun 4 ataupun 6, mengikut kaedah yang kita kata ada huruf mat. Ya, ada huruf mat. Jadi boleh dibaca dengan 2. Okey, kemudian yang keempat. Yang keempat, ada setengah kitab dia masukkan nombor 4 ini. Iaitu apabila asal huruf pertama ialah hamzah di dalam kalimah wallai ya'isna. Wallai ya'isna. Kalau tuan-tuan dan puan boleh tengok dalam surah At-Talaq ayat yang keempat, wallai ya'isna, itu surah Talaq yang ayat yang keempat. Tapi walau bagaimanapun dalam mengikut Tariq Asy-Syatibiyah, di sini dibaca dengan wajah izhar. Ya, baca dengan wajah izhar. Walaupun setengah kitab, jadi kena tengok betul-betul ya, setengah kitab dia masukkan nombor 4 ni. Tapi bila dibuat secara panggil tahrirat, ada penyelidikan merujuk kepada Tariq Syatibi, sebenarnya dia bukan baca dengan idgham, tapi sebenarnya di sini dibaca dengan izhar. Jadi tak berlaku memasukkan huruf ya ke dalam huruf ya. Ya tu sebenarnya di situ dalam bacaan Susi. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada Quran Susi, boleh pergi kepada surah At-Talaq. Dia bukan di farsh huruf di situ. Hamzah di situ ditukar menjadi huruf ya. Ya. Ditukar kepada huruf ya. Muka surat 558. 558 ayat yang keempat. Ayat yang keempat, dan telah pun ada dalam surah Al-Ahzab sebelum ni.
dalam muka surat 418. Muka surat 418, Ustaz duduk sekejap. Dalam surah Al-Ahzab, kalimah Al-La'i, dia bagi Hamzah itu ditukarkan menjadi huruf ya. Dalam bacaan Abu Amr, Hamzah tu ditukarkan menjadi ya. Jadi kan itu ada ya bertemu dengan ya. Ya bertemu dengan ya. Bila ya bertemu dengan ya, kita kata nak baca dengan idgham kabir lah. Kan? Tapi di sini ada yang meletakkan dia kategori boleh dua wajah. Izhar boleh, idgham boleh. Izhar boleh, idgham boleh. Macam mana idgham? Wallai ya'isna. Itu idgham. La ya'isna. Dan kalau izhar, wallai ya'isna. Dia stop sekejap. Wallai ya'isna. Macam saktah dulu sekejap. Wallai ya'isna. Tapi sebenarnya menurut Thariq Syatibiyah, dia bukan kategori boleh baca dua wajah, dia hanya satu saja, iaitu wajah izhar. Boleh faham? Ustaz masukkan poin keterangan ini juga kerana ada beberapa kitab yang dia tak perincikan tentang masalah ini. Dia letak seolah-olah dia boleh dua wajah. Okey, kalau kita belik-belik lagi kitab-kitab yang lain, diberikan lagi penerangan, rupanya di sini ia adalah izhar saja. Yang baca dengan idgham itu bukan Thariq Syatibi, dia Thariq Jazari. Thariq Jazari. Kalau tuan-tuan apa puan ada Quran Qiraat 10, pernah tengok Quran Qiraat 10 yang macam gini dalam bahasa Arab lah, dalam bahasa dan telah diterjemahkan pun dah ada sekarang ni, Quran Qiraat 10. Ini dalam bahasa Arab yang Ustaz pakai ni. Jadi dekat bawah tu dia ada keterangan dia tu. Dia ada keterangan berkenaan dengan kalimah Allai ya'isna. Ya? Boleh buka 558 kalau tuan-tuan apa puan ada Quran Qiraat 10. Dalam Quran Qiraat 10 dia jelas. Dia dah sebut di sini. Wa amal idgham lahuma fahuwa min turuqi an-nashr. Adapun bacaan idgham dia adalah daripada Thariq an-nashr, maknanya Jazari. Jadi kena ambil perhatian di situ, ya. Okey. Perhatian, harus kita baca wajah ismam ataupun raum pada huruf pertama ketika kita nak buat idgham mutamathilain, mutaqaribain, kecuali pertemuan huruf mim dengan mim, mim dengan ba, ba dengan ba, fa dengan fa. Ini berkenaan dengan hukum idgham kabir yang telah dijelaskan. Kita boleh buat ismam, kita boleh buat raum. Ismam muncung bibir mulut khusus kepada huruf-huruf yang mana nak idgham tu di baris depan. Okey. Ataupun kita kata raum. Raum khusus kepada huruf-huruf yang nak idgham itu di baris bawah atau baris depan. Jadi nak baca wajah ismam, nak baca wajah raum, mana-mana huruf boleh kecuali yang tersenal tadi. Kalau mim bertemu mim tak boleh kita nak ismam atau raum. Contoh Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita tak boleh buat raum. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tak boleh mim Maliki Yaumiddin. Dia hanya boleh matikan mim pertama masuk dalam mim kedua. Tak ada raum, tak ada ismam lah. Ya, di sini. Masa talaki dulu Ustaz tak baca sangat dengan wajah ismam, dengan wajah raum. Sebagai ikhtisar ambil maklum saja, tak dibacakan dari segi amali, hanya baca dengan wajah. Contohnya ha bertemu ha lah. Dzalikal kitabu la raiba fihi huda, hi huda. Jadi di situ boleh idgham kabir. Fi hudal lil muttaqin. Boleh juga kita buat raum. Fi huda, fi huda. Fi huda pasal dia baris di bawah. Tapi dengan cara raum tu tak dipraktikkan sangat masa talaki.
Tapi kita maklum nak buatnya macam mana. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ingat yang tak boleh tu huruf apa? Yang tak boleh mim bertemu mim, ba bertemu ba, fa bertemu fa. Contoh kita macam ni lah, kita baca Quran riwayat Hafs. Kan? Ma'arid li sukun misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia ma'arid li sukun kan boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian boleh juga raw. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh juga kita buat raw. Tapi kita tak amalkan sangat. Kita ambil maklum saja. Ikhtisar ya, kita nak ringkaskan. Kalau nak baca semua tu boleh dalam bab khatam lah. Okey. Ini contohnya. Sa bertemu sa, boleh tak nak buat dengan raw? Boleh, pasal dia baris depan. Bila kita buat raw, dia tak jadilah sa yang kedua yang baris di atas tu bersabdu, tak jadi bersabdu. Ini nak faham konsepnya. Ya. Nanti tuan-tuan dan puan-puan boleh perbetulkan depan guru masing-masing lah. Boleh tanya-tanya. Konsepnya, kalau kita baca dengan idgham kabir yang biasa, bukan raw, bukan ishmam, maka adalah sabdu pada huruf sa tu. Haisakif, tekanlah haisakif-tumuhum. Tapi kalau kita buat dengan raw, haisusakif, haisusakif, haisusakif. Jadi dia tak bersabdu pada huruf sa yang kedua. Dia tak jadi haisusakif, tak jadi gitu. Sebab kita hanya sebut sa tu sedikit saja dan sa yang kedua hidupkan dia dengan baris atas seperti biasa. Ya. Itu kalau buat wajah raw. Sebab itu kalau baca biasa kita matikan sa, maka kita bolehlah panjangkan 2 atau 4 ataupun 6 harakat pada haiz. Okey, ini pun sama. Syahr Ramadan. Kalau kita nak buat dengan idgham kabir yang biasa, matikan ra, masukkan dalam ra yang kedua, Syahr Ramadan. Tekan. Syahr Ramadan alladhi. Dia jadi macam tu. Syahr Ramadan alladhi. Tapi kalau kita buat ra, Syahr Ramadan. Dia cepat. Syahr Ramadan. Hanya sentuh sedikit ra yang baris depan. Kalau yang awal tadi tak ada langsung baris ra. Ya, baris ra yang pertama hilang. Kerana kita dah masukkan dalam ra yang kedua, Syahr Ramadan. Tapi bila kita kata nak buat dengan wajah ra, kita sentuh sikit ru baris depan. Syahr Ramadan alladhi. Ya, itu wajah ra. Okey, habis selesai tentang idgham kabir. Idgham kabir yang kita bincang bagi Susi yang merupakan perawi yang terkenal di kalangan imam qiraat 10 itu, yang terkenal dengan idgham kabir. Kalau orang buat teka-teki, siapakah perawi yang masyhur dengan idgham kabir? Jawapannya ialah Susi. Ya. Siapa yang terkenal dengan idgham kabir? Idgham kabir Susi. Imam lain tak ada ke idgham kabir? Ada, tak banyak. Tapi kalau Susi tu banyak sangat. Ya. Okey. Baik. Kalau yang seterusnya ialah kita nak bincang pasal idgham saghir. Ini memang ramailah, kira-kira lain pun banyak juga idgham saghir. Kita dah bagi definisi sebelum ni tentang idgham kabir dan juga idgham saghir. Maka kita tengok idgham saghir ni, sekali lagi Ustaz sebut di sini. Idgham saghir dia merujuk kepada huruf yang pertamanya ialah mati. Huruf yang kedua ialah berbaris. Huruf pertama mati, huruf yang kedua berbaris. Jadi itu adalah idgham saghir. Okey. Perkara pertama berkenaan dengan huruf zal pada kalimah iz.
huruf dal pada kalimah id. Bagi Abu Amr, ingat kalau kata Abu Amr, siapa Abu Amr? Dia merangkumi duri dengan susi. Ya, dua-dua perawi. Zal pada kalimah id bila jumpa huruf-huruf safir. Apa huruf safir? Huruf-huruf safir ialah huruf sad, huruf sin, huruf zai. Huruf-huruf yang bersifat safir, ya, yang ada siulan itu dipanggil huruf-huruf safir. Jadi kalimah id kan ada huruf dal. Tuan-tuan dan puan-puan, masukkan dal dalam sad. Ya, masukkan dal dalam sad. Ada contoh tak dalam ni? Ada contoh, ya. Kalau tengok contohnya yang zal bertemu dengan sin. Is-sami'tumu. Is-sami'tumu. Nampak zal tu kita terus hilangkan kerana kita dah masukkan dalam sin. Is-sami'tumu. Okey. Kemudian dal bertemu dengan sad. Wa is-sarafna. Wa is-sarafna. Dal juga hilang kerana kita dah masukkan dalam huruf sad. Wa is-sarafna. Kemudian zal bertemu dengan zai. Zal bertemu dengan zai pun sama. Wa iz-zayyana. Ini contoh yang saya ambil lengkap daripada surah Anfal. Wa iz-zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Kan, kalau kita baca duri atau susi pun samalah. Wa iz-zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Okey. Kalau Ustaz baca macam ni, wa izzayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm. Agak-agak bacaan siapa tu? Yang wa izzayyana kita boleh kita macam kita boleh kata mungkin dibaca duri, mungkin dibaca susi. Kalau setakat dilihat kepada wa izzayyana. Tapi bila dah sampai waqalla ghaliba, waqalla ghaliba, itu dah panjang dan diidghamkan, berlaku idgham kabir, maknanya itu dah confirm dia baca susi. Ya. Okey. Baik. Kemudian huruf yang seterusnya, ya. Huruf yang seterusnya zal juga. Ya, zal juga, tetapi zal ini diidghamkan ke dalam huruf-huruf yang bersifat nat'iyah. Ya, huruf yang nat'iyah ni adalah merujuk kepada gelaran huruf bagi huruf ta dan juga bagi huruf dal. Sebenarnya dia ada satu lagi, tapi yang satu lagi ta tu tak termasuk, ya. Huruf-huruf yang mana keluar tu daripada bahagian kita panggil lengkungan mulut ataupun kita kata gua mulut yang duduk dekat akhir rongga tu, itu dipanggil nat'iyah. Jadi ta dengan dal, kalau zal jumpa dua ni salah satunya, maka kita idghamkan. Ini bahagian yang disebut sebagai nat'iyah. Ini termasuklah ta dan ta. Dan ini sekali lagi ada bahagian ini dikatakan bahagian nat'iyah lah, yang ada garisan-garisan ini di bahagian langit, kita boleh rasa di bahagian itulah keluarnya huruf ta dan ta. Jadi ta tak termasuk, dia tak termasuk, hanya ta dengan dal saja. Okey, contohnya ada iz taqul dengan iz dakhalu. Jadi di sini yang bawah tu, ini kita tengok yang ni Quran seperti mana susi ataupun duri, dia dah hilangkan tanda mati atas dal, terus diletakkan sabdu pada dal, iddakhalu. Okey? Iddakhalu. Ittaqul. Ittaqul, ya. Jadi di sini kalau kita baca hafs, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan dal dijelaskan betul-betul. Letakkan lidah kita pada makhrajnya yang betul. Zal. Kalau baca hafs lah. Iz taqul.
Iddakhalu. Kena hati-hati. Tapi kalau kita baca Susi Keduri senang. Terus masukkan. Iddakhalu alaihi faqalu salaman qala inna minkum wajilun. Okey. Baik, kemudian zal pada kalimah if juga, di mana bagi Abu Am dia idghamkan zal itu dalam huruf yang bersifat ataupun huruf yang digelarkan sebagai asy-syajariyah. Huruf syajariyah itu 3, tapi di sini dimasukkan jim, ada yang kata 4. Tak apalah. Yang kita fokusnya jim. Ya, jim. Yang ni dibaca dengan idgham. Wa iz ja'alna itu izhar. Wa iz, kalau nampak lidah terkeluar di bahagian gigi sebelah atas tu, wa iz ja'alna itu dibaca hafs. Tapi kalau baca Susi Keduri ke, wa iz ja'alna, wa iz ja'alna, masukkan terus. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnas. Okey. Baik. Seterusnya, perkara kedua. Selesai dah perkara yang pertama. Apa? Perkara pertama tadi kalimah huruf zal dalam kalimah iz. Masuk dalam huruf yang bersifat nat'iyah, syajariyah, ya. Sofir, ya. Itu tempat-tempat yang berlaku idgham. Seterusnya ialah perkara kedua, kita lihat pula kalimah ataupun huruf dal dalam kalimah qad. Huruf dal ni banyak duduk di mana-mana tempat, mana-mana kalimah kan. Tapi ia khusus kepada huruf, ia dikhusus kepada kalimah qad. Bila bertemu dengan huruf-huruf yang bersifat ataupun huruf yang kita katakan bergelar dengan asaliyah ini, yang ujung sekali, ujung lidah tu dipanggil asaliyah, maka hurufnya ialah huruf sad, huruf sin, huruf zai. Tuan-tuan dan puan-puan kena idghamkan. Ya, idghamkan. Sorry, tak ada contoh. Qad bertemu dengan sad, jadi hilang terus qalqalah. Hilang terus, ya. Qassami Allah misalnya. Qassami Allah. Dal bertemu dengan sin di situ. Jadi kita idghamkan terus. Jadi yang ni tuan-tuan dan puan-puan banyaklah, ya, banyak. Macam tak termampu je nak hafal. Tapi macam Ustaz sebut, jangan bimbang, ya. Jangan bimbang kalau kita bertalaki berpandu kepada mushafnya, dia dah siap bantu kita baca dengan ikut kaedahnya, dengan idghamnya, dengan tanda-tanda yang telah kita sebutkan tadi. Dia hilangkan tanda mati, dia letak tanda sabdu depannya, idgham lah tu. Ya. Kemudian dal pada kalimah qad bertemu dengan huruf yang digelar sebagai asy-syajariyah, ya, asy-syajariyah, iaitu huruf dad, huruf shin dan huruf jim. Ini kita tengok ada jim, ada shin. Yang kita faham sebelum ni syajariyah ni 3 je. Jim, shin dan ya. Ya, jim, shin dan ya. Tapi sebenarnya di sana ada perbezaan juga. Ulama-ulama berbeza dalam menghitung huruf yang digelar sebagai syajariyah. Ada yang menghadkan 3, jim, shin, ya. Ada yang menghadkan 3, jim, shin, dot. Ada yang lebihkan 1, dikatakan 4, jim, shin, ya dan dot. Jadi di situ untuk tambah maklumat lah, ya. Jangan terkejut pula tengok dot kenapa masukkan dalam ni. Itu ulama berbeza, ya, tentang menghitungkan huruf yang digelar sebagai syajariyah. Yang penting kita tahu di sini dalam qiraat Abu Am dia baca dengan idgham. Baca dengan idgham. Okey, pasti ada contoh. Kemudian dal pada kalimah qad juga diidghamkan ke dalam huruf yang bergelar sebagai lathawiyah, ya. Huruf yang digelar sebagai lathawiyah yang keluar di bahagian gusi lah.
Ya, huruf iaitu huruf zal dan huruf dha. Al ada terasa di bahagian gusi kita, sebab tu digelar sebagai lasawiyah, maka diidghamkan dal dalam zal, dal dalam dha kalimah qad. Kita tengok contohnya ini. Misalnya senang kita tengok kan, yang dibaca tu, yang dibaca yang di bawah tu, yang atas tu Quran hafs kita. Nampak tak tanda mati tu? Nampak kan tanda mati? Kalau dalam Quran nampak tanda mati, kalau macam kita tak nampak sangat bila kita mati. Tanda tu tak nampak sangat bila mati kan. Kecuali yang dah sakit apa semua tu macam nampak tanda-tanda mati. Kalau sihat-sihat tu macam tak nampak sangat tanda mati. Jadi dalam Quran tu kita nampak tanda mati ada yang apa ni kepala huruf kha kan. Jadi di situ menunjukkan izhar tu. Qad dallu. Ya, qad dallu. Faqad dhalla. Laqad zalamaka. Faqad zalama. Bila baca Abu Amr, senang je. Qad dhallu, masukkan dah dalam dad. Faqad dhalla. Laqad zalamaka. Faqad zalama. Ya, faqad zalama. Tu idgham. Okey. Yang ini lagi, yang bertemu dengan zal. Walaqad zara'na. Bacaannya walaqad zara'na. Masukkan dalam zal. Walaqad zayyanna. Terus masuk dalam zai. Walaqad zayyanna. Qad jama'u. Terus masuk dalam jim. Qad jama'u. Walaqad sarrafna. Terus masuk dalam sad. Walaqad sarrafna. Qad syaghafaha. Terus masuk dalam shin. Qad syaghafaha. Sebab itu kalau kita faham tentang bacaan susi ataupun duri ni yang kena idgham ni, bila kita baca hafs, kita akan betul-betul jaga qalqalah. Supaya nanti tak timbul kekeliruan. Dia ni baca izhar ke idgham. Kalau baca walaqad zara'na, tak bunyi qalqalah. Walaqad zara'na. Nak kata idgham pun bukan idgham. Nak kata izhar pun bukan izhar. Jadi macam gitu. Tapi kalau kita ingat, qiraat Abu Amr, dia baca idgham. Hafs, dia baca izhar, maka kita pastikan, aku ni baca hafs, izhar ni. Bunyikan betul-betul qalqalah. Walaqad zara'na, walaqad zara'na, walaqad zayyanna. Jelas bunyi qalqalah itu dengan kadar qalqalah sughra lah, ya. Qalqalah sughra. Okey. Ini lagi. Walaqad zayyana as-sama'. Tuan-tuan puan masukkan dah dalam zai. Walaqad zayyana as-sama'. Ya, walaqad zayyana as-sama'. Okey. Baik. Habis tentang perkara kedua. Itu apa? Tentang huruf dal. Sekarang masuk huruf ta. Ta yang dipanggil tak ta'nis. Alamat bagi perempuan. Tak ta'nis. Okey. Bagi tak ta'nis ini, untuk kira Abu Amr, dia idghamkan ke dalam huruf-huruf ini. Huruf yang digelar sebagai lasawiyah ataupun dikata lisawiyah atau syajriyah ataupun asaliyah. Ya, huruf-hurufnya ialah dha, sa, jim, sad, sin dan zai. Nak hafal ni banyak ni, tak terhafal rasanya kan? Tak terhafal. Hafal tu boleh, nak ingat tu kadang-kadang susah juga. Jadi kena baca banyak kali baru ingat. Kadang-kadang bila kita baca tu tersenang untuk idgham. Adalah tu antara tanda-tandanya qiraat itu baca dengan idgham. Kalau tengok contoh-contoh ini, kanat zalimah. Kita baca hafs mungkin agak susah sikit. Kanat ada ta. Kanat, jelaskan ta. Kanat zalimah rahubat summa
wajabat junubuha lahuddimat sawami' madat sunnatu khabat zidnahum. Semuanya jelaskan ta. Dengan jelaskan ta tu dengan kita bagikan sifat hams dia lah. Ya, hams dia tu pun hati-hati jangan sampai dia jadi ada huruf sin. Kanat sampai terkeluar jadi sin. Kanat zalimah rahubat, tu dah jadi sin. Bagikan sebut huruf ta je. Kanat nat zalimah. Okey, senangnya kalau baca Abu Am, masukkan ta dalam za. Kana zalimah, ta hilang. Rahubat summa, ta pun hilang, sebut sa terus. Wajabat junubuha lahuddimas sawami' madas sunnatu khabaz zidnahum. Okey, itu cara baca idgham. Contohnya surah Anbiya. Wa kam qasamna min qaryatin kana zalimah. Hilang terus ta. Kana zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin. Okey, boleh faham ya caranya nak baca tu. Okey, kemudian ada beberapa lagi ya yang kena idgham. Perkara keempat ialah kalimah iaitu huruf lam pada kalimah hal diidghamkan lam tu dalam ta. Idgham lam dalam ta. Tapi dia hanya pada tempat ini. Dalam surah Al-Mulk bukan lam jumpa ta banyak ya. Lam jumpa ta banyak. Tapi dia khususkan pada kalimah ini, tempat ini. Pertama surah Al-Mulk, ayat yang ketiga. Yang ini kita biasa baca kan. Farji'il basara hal. Kalau baca Hafs. Baca Hafs, tuan-tuan puan-puan, pastikan ada lam. Farji'il basara hal tara. Hal tara. Tapi kalau baca Abu Am, farji'il basara hattara, hilang terus lam. Masuk dalam ta. Hattara. Tapi sebenarnya dia imalah lah. Hattari, itu kita belum belajar lagi. Kita fokus yang idgham tu. Hattara. Ya. Okey. Ataupun dalam surah Al-Haqqah ayat yang ke-8. Fahal tara lahum min baqiyah. Itu Hafs. Kalau baca Abu Am, fahattara, hilang terus lam. Dan sebenarnya dia imalah lah, fahattari. Cuma kita belum belajar lagi bab imalah. Ya. Jadi fokus yang lam yang kena masukkan dalam ta. Okey, kemudian bal. Bal yang kena idgham dalam ra. Agak-agaknya bal yang kena idgham dalam ra kalimah mana ya? Ayat yang mana? Okey, dalam surah Al-Mutaffifin. Kita kan baca saktah. Kalla bal rana, kalla bal rana ala. Kita dah tahu kan sin yang ada di situ tu tanda saktah lah. Tanda saktah. Pun begitu ada juga yang ialah baru-baru belajar. Baru-baru belajar dia confuse di situ, dia tukarkan lam jadi sin. Kalla basrana ala. Kenapa ditukar jadi sin? Sebab dia belajar pernah belajar pasal tajwid kan ada sebut kalau sin duduk atas sod baca dengan sin duduk bawah sod baca dengan sod kan. Sekarang sin duduk atas lam. Okey, tukarkan jadi sin. Kalla basrana. Jadi naik bas pula di situ. Jadi kita perbetulkanlah ya. Sin ni bukan menunjukkan kena baca dengan sin, ada menunjukkan yang lain iaitu saktah. Untuk baca Hafs gitulah. Kalla bal rana. Tapi kalau kita baca Abu Am, terus saja masukkan lam dalam ra, tak ada lagi saktah.
Kalla barrana. Barrana. Ya. Barrana hilang terus. Itu kalau orang Kelantan dah biasa dah guna istilah berona ni. Berona. Kalau Terengganu saya tak tahulah Kak Ros ada tak istilah berona. Saya tak tahu Ustaz. Orang Terengganu tak Saya sebut tak berona. mengasuh orang Terengganu, kahwin dengan orang Terengganu. Bukan bukan. Kak Wan. Kak Wan lah. Kak Wan ada tak? Kak Wan tak ada Jadi kalau Kelantan dia biasa guna berona. Ya, berona inilah berona tanpa sakta. Jadi itu bacaan Abu Amr yang dimasukkan lam ke dalam huruf ra. Okey. Perkara yang kelima mungkin ni sikit lagi ni. Ya, perkara yang kelima ada lagi banyak bawah tu tapi mungkin tak sempat nak habiskan. Kita tengok yang ni pula zal yang kena idgham ke dalam ta dan sa kena idgham ke dalam ta dan zal. Sa kena idgham ke dalam ta dan zal. Contohnya ada. Okey. Surah Ad-Dukhan ayat 20. Wa inni uztu. Macam Ustaz sebut tadi lah, tak ingat pun tak ada masalah tuan-tuan dan puan. Tengok pada tanda je. Zal tak ada tanda mati. Ta ada sabdu. Idgham lah tu. Wa inni uttu bi rabbi wa rabbikum. Ya. Uttu bi rabbi wa rabbikum. Okey. Lagi zal bertemu dengan ta. Qala surah Taha ayat 96. Qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqabadtu qabdatan min atharir rasuli fanabattuha. Fanabattuha tak ada lagi zal. Fanabattuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Okey. Habis di situ kemudian mengenai kalimah akhadha ittakhadha. Yang ada kaitan dengan zal jumpa ta tadi. Zal jumpa dengan ta. Ini Ustaz copy daripada apa yang pernah dibentangkan tentang Warash. Warash ada, Hamzah pun ada. Ini kita benda yang sama ya. Iaitu kalimah ini bila disandarkan kepada dhamir al-jam'i, akhadha ittakhadha, ganti nama menunjukkan ramai. Ataupun dia sandarkan kepada ifrad, menunjukkan tunggal. Maka bagi bacaan Abu Amr, kita kena idghamkan zal dalam ta. Mana-mana tempat ittakhadtu, kan kita baca ittakhadtu, zal tu mati. Hafs kena jelaskan zal. Ittakhadtu, ittakhadta, ittakhadtum, attakhadtum, lattakhadta, afattakhadtum dan akhadtu. Kalau kita baca Abu Amr, kita masukkan zal dalam ta. Ittakhadtu, ittakhadta, ittakhadtum dan seterusnya. Kan senang. Dah tak payah lagi kita pergi dulu sebut zal baru sebut ta. Tak. Terus saja pergi sebut huruf ta, ya, masukkan dalam ta. Okey. Ini uristumuha yang sa bertemu dengan ta. Tadi termasuk dalam yang kita dah sebutkan juga tadi. Sa yang jumpa ta kena idgham. Uritumuha, ya. Ini contohnya uritumuha bima kuntum ta'malun. Okey, kemudian yang keenam. Rasanya yang ini je. Perkara yang keenam berkenaan dengan ba yang kena idgham dalam fa. Ba yang kena masukkan dalam fa. Tengok tempat-tempatnya. Huruf ba yang mati idgham ke dalam huruf fa, surah Al-Hujurat. Wa man lam yatub, yatub itu Quran Hafs, ada tanda mati. Yatub fa ulaika. Kalau baca Abu Amr, hilanglah tanda mati itu, letaklah sabdu pada fa. Bacanya macam mana? Tak ada lagi qalqalah ba. Wa man lam yatuf fa ulaika.
Tuan-tuan dan puan, yang penting tahu cara nak sebut tu macam mana. Yang pasal ingat-ingat banyak benda-benda ni nak ingat tu biar dulu. Cuba faham dari segi teknikal cara nak baca dulu. Nak hafal tu banyak ya. Surah Al-Hujurat, lagi yang tadi. Kemudian ni dah sebut. Okey. Surah An-Nisa dengan ayatnya sekali. Wah, nak hafal ni banyak ni. Faham cara nak buat macam mana? Fayuqatal aw yaulifa. Yauliffa sawfa nu'tihi ajra. Surah Al-Isra ayat 63. Qalat haffaman. Tak ada lagi ba ya. Qalat haffaman tabi'aka minhum. Yang keempat, surah Taha ayat 97. Qala fathaffa inna lak. Ayat 5 surah Ar-Ra'd. Wa in ta'jab fa'ajabun qawluhum. Okey, tu yang kelima. Kemudian idghamkan ba yang jumpa mim. Ini kita pun idgham kan? Kita pun baca idgham juga. Ya bunayyarkam ma'ana. Kan kita baca idgham. Abu Am pun idgham juga. Cuma dia baca dengan ya baris bawah. Ya bunayyi. Ya bunayyi. Ya bunayyirkam ma'ana. Dia baca idgham. Ya bunayyirkam ma'ana. Okey. Baik. Ustaz habiskan sampai sini, sampai perkara yang ke-6, yang mana ba bertemu dengan fa dan ba bertemu dengan huruf mim, tentang pembincangan berkenaan dengan idgham shaghir. Selesai. Idgham kabir dah selesai. Idgham shaghir dah nak penghujung. Ada lagi beberapa perkara yang tak sempat untuk disentuhkan pada malam ni, yang agak banyak formula-formula ya. Sampai kita pun entah ke mana tak tahu. Ustaz pun Ustaz je yang cakap. Harap-harapnya tuan-tuan puan boleh faham dari segi konsep nak baca seperti yang Ustaz sebutkan tadi, insya-Allah. Dan kalau kurang jelas mana-mana tu, boleh lihat sekali lagi dalam rakaman program kita ini, ataupun bolehlah bertanya bila-bila waktu, insya-Allah. Kalau ada yang Ustaz boleh jawab, Ustaz respon ya. Kalau ada. Nampaknya daripada awal sampai akhir, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada apa-apa persoalan. Jadi Ustaz anggap semua jelas, semua clear, boleh faham. Ya. Insya-Allah. Okey. Jadi kita stop di sini dululah untuk pembincangan atau perkongsian kita pada malam ini daripada usul qiraat Abu Am. Saya rasa mungkin ada sekali atau dua kali pertemuan selesailah kita metodologi Abu Am yang Ustaz bawa tu atau bentang dengan tempo yang tak terlalu laju bagi nak kepada tuan-tuan dan puan boleh faham betul-betul ya, insya-Allah. Okeylah, tak kata dulu, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, ya Allah. Petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami, ya Allah, apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami, ya Allah, apa yang belum kami ketahui daripada Quran. Bila kami, ya Allah, kekuatan agar kami dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.